arwah sahabat kita, rakan-rakan saya, Laskar Cyber. Seorang yang baru meninggalkan kita, iaitu saudara Shannon Yaakob. Kemudian kita juga tadi kita buat majlis tahlil juga untuk Hanafiah Ahmad ataupun Hanafi Ahmad yang telah meninggal dunia ketika musim COVID. Begitu juga dengan sahabat kita, saudara Afandi yang dikenali sebagai Pablo, yang selalu membuat soalan-soalan untuk bertanya kepada saya. Dan kita juga tadi sempat untuk mengadakan solat hajat untuk umat Islam di Palestin, dan untuk semoga Datuk Seri Najib diberikan kebebasan segera, insyaAllah melalui proses pengampunan diraja hendaknya. Jadi malam ni saudara, saya nak ulas tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Haji Hadi. Nampaknya saudara, Haji Hadi masih tak boleh move on. Nampak sangat saudara beliau tidak tahan untuk menjadi pembangkang. Saya tahu bahawa PAS mempunyai pengalaman menjadi pembangkang berpuluh tahun. Tetapi di penghujung hidupnya, nampak gayanya beliau gagal untuk menyembunyikan ketidakmampuan dia untuk terus menjadi pembangkang. Apatah lagi kerisauan kalau pemimpin-pemimpin PAS akhirnya menjadi kluster mahkamah. Ini berikutan satu demi satu pendedahan, satu demi satu skandal. Bukan hanya skandal Jana Wibawa, bukan hanya skandal menantu Muhyiddin, bukan hanya skandal duit judi. Macam-macam jenis skandal terbongkar satu persatu. Sikit hari lagi skandal tanah di Terengganu. Maka hari ini saudara, PAS terang-terang mengatakan bahawa mereka masih memujuk pemimpin-pemimpin UMNO untuk bersama dengan mereka membentuk kerajaan. Pertama sekali saya nak beritahu, 10 orang yang bersama dengan Muhyiddin, yang dipujuk oleh Isyamuddin Tun Husin. Saya rasa kalau ada 3-4 orang ni pun tak berani untuk memindahkan sokongan kepada Muhyiddin, atau kalau pula Samsuri ni berjaya menjadi ahli parlimen Kemaman, kalaulah Muhyiddin ditolak, kalau orang lain ditolak, last kali mereka gunakan Samsuri. Saya nak beritahu, 3 orang di selatan tanah air itu pun takkan berani untuk meninggalkan UMNO dan bersama dengan Perikatan Nasional membentuk kerajaan. Apatah lagi bila mana ke bawah duli tuanku yang di Pertuan Agong yang baru tak lama lagi ini akan diangkat, iaitu baginda tuanku Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar, telah mengeluarkan satu kenyataan yang sangat keras bila mana baginda berucap ketika ulang tahun baginda pada hari semalam, hari keputeraan baginda pada hari semalam. Baginda menyatakan tentang virus, sifat memecah belah, sifat tamak haloba, ingin merampas kuasa, tamak jawatan, dan baginda memberikan amaran keras. Apatah lagi saya mempunyai maklumat bahawa antara sebab 3 orang di selatan yang tak sanggup untuk keluar meninggalkan UMNO, mengosongkan kursi mereka supaya diadakan pilihan raya sekali lagi, adalah kerana khawatir apa yang bakal dilakukan oleh baginda tuanku Sultan Johor. Jadi saya nak beritahu dengan Haji Hadi, bolehlah
berhenti daripada mengelamun di siang hari. Kan? Cukup-cukuplah tu. Kalau yang 10 orang ni pun tak boleh diyakinkan, 3 orang yang terakhir yang nampak macam belah mereka lagi ni pun tak boleh diyakinkan, saudara, bagaimana mungkin tuan-tuan mereka nak dapat mencukupi jumlah sebanyak 112 orang. Mereka hanya ada 74 orang. 4 dah hilang, tinggal 70. Jadi, kan? 4 dah hilang, tinggal 70. Nak harapkan 6 daripada GRS. GRS dah menyatakan sokongan terang-terangan akan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga ke penghujung penggal pilihan raya yang 15 ini, sehingga sampai ke pilihan raya ke-16. Kalau nak tipu semula, GPS dah tak boleh. Kerana GPS hari ini juga sudah menyatakan sokongan padu kepada PMX. Jadi siapa lagi yang mereka nak tipu? Nak menangkan Samsuri pun berpada-pada lah. Nak suruh dia jadi timbalan Perdana Menteri kepada Muhyiddin. Di mana datang logiknya? Di mana datang jumlah kerusi yang mereka nak cari? Mana nak cukup jumlah? Kalaupun cukup jumlah, saudara, sudah pasti jumlah itu tidak lebih daripada 115 orang yang awal-awal dulu mereka kata mereka ada. Tapi disebabkan dah ada akta anti lompat parti, 10 orang tu akhirnya tarik balik sokongan kepada Muhyiddin. Jadi mana datang logik nak cukup jumlah? Kalaupun cukup jumlah, 115 ini pastinya tuan-tuan adalah sebuah kerajaan yang rapuh, kerajaan yang goyah. Akhirnya siapa yang akan merana? Yang akan merana ialah rakyat Malaysia. Kenapa tuan-tuan? Kalau 114 yang mengangkat Muhyiddin pun akhirnya Muhyiddin tumbang. 114 yang mengangkat Ismail Sabri pun akhirnya Ismail Sabri terpaksa akur bila kita desak untuk dibubarkan parlimen. Saudara, tidak ada pelabur yang akan datang berlabur di Malaysia. Dan akhirnya tuan-tuan, ringgit Malaysia akan terus menjunam. Foreign direct investment akan terus menjunam. Bursa saham Kuala Lumpur akan terus menjunam. Ketidakyakinan pelabur dan juga rakan-rakan negara jiran terhadap kerajaan kita akan bertambah. Kadar pengangguran akan meningkat. Kadar jenayah akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi akan menguncup. Last kali tuan-tuan, hutang negara akan bertambah berlipat kali ganda daripada 1.5 trilion ringgit yang ditinggalkan oleh kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi tuan-tuan, saya haraplah berhentilah Haji Hadi daripada mengeluarkan cerita nak tebuk atap ni. Dulu dia kata kita kerengga. Hari ni dia terang-terang mengaku dialah kerengga tu. Apa dah jadi tuan-tuan? Dia terang-terang mengaku dialah kerengga tu tuan-tuan. Itu sebabnya saudara, selesa pula kursi kawan kita baru bagi kursi baru ni tuan-tuan. Kita ucap terima kasih kepada sahabat kita yang telah menyumbang kursi. Ini kursi tak dipertandingkan. Okey. Jadi malam ni kita ada sahabat-sahabat bersama dengan kita ni. Kita bersedia untuk bertanyakan, yang sudah bersedia untuk bertanyakan soalan. Untuk sahabat-sahabat yang nak bertanya soalan, boleh kemukakan soalan anda di talian 019 481 949 5. 019 481 9495. Okey, silakan. Soalan studio. Okey Dok, satu soalan studio tu Ya. Wan Ahmad Faizal ada menyatakan yang beliau antara orang pertama yang dipujuk untuk menyokong PMX. Komen sikit. Dia orang pertama dipujuk untuk menyokong PMX. Ya betul. Saya cadangkan Wan Ahmad Faizal ini, dia buat laporan polis